Baik, alhamdulillah ya. Assalamualaikum ya, rakan kita di daerah Blight Espalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi ini apa khabar di Hari bagi ini ya. Espelini dan juga apa keadaan cuaca di daerah Blight? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Blight juga cukup mengizinkannya untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Baik ya, kita akan membawakan laporan dari daerah Blight bersama dengan rakan tugas Espalini. Apa agaknya bahan yang akan dibawakan dari daerah Blight? Silakan. Baik, terima kasih Muammar dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah seperti biasa dari daerah Blight, kami mengongsikan satu bahan yang telah pun kami sediakan untuk edisi pada pagi ini. Namun sebelum itu, saya kongsikan dulu antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Dan bagi Auda yang ingin mencuba dalam uji bakat terbuka penyampai rancangan Rampai Pagi bagi daerah Blight, ianya akan diadakan pada esok bermula 1 hari bulan Mac sehingga 2 hari bulan Mac di stesen Radio Televisyen Brunei Cawangan daerah Blight bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 4 petang. Syarat-syarat penyertaan hendaklah warga negara Brunei Darussalam berumur 20 sehingga 27 tahun, terbuka kepada lelaki dan perempuan, berpengetahuan dalam hal ehwal semasa, berperwatakan dan berketerampilan menarik, fasih berbahasa Melayu dan Inggeris, kebolehan berbahasa asing yang lain adalah satu kelebihan. Mungkin bagi Auda yang ingin mencuba dalam uji bakat ini, bolehlah membawa CV dan 2 keping gambar berukuran pasport semasa menghadiri uji bakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi di talian 2227814 ataupun menerusi email ke rampaipagi@rtb.gov.bn. Itu dia Auda. Saya kongsikan satu dulu acara dan seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Spesies Virosia phylloceloides merupakan sejenis spesies tumbuhan paku pakis liar di Asia yang juga tidak kurang unik dan menarik untuk dijadikan sebagai tanaman hiasan. Di kalangan masyarakat tempatan, ia lebih dikenali sebagai pokok duit-duit kerana daunnya memiliki bentuk seakan duit shilling. Malah ia juga turut dikenali sebagai pokok sakat ribu-ribu. Selain dijadikan sebagai tanaman hiasan, pokok ini juga sebenarnya mempunyai beberapa khasiat. Ianya dikatakan mengandungi minyak asri, flavonoid, tanin, gula dan banyak lagi. Kita ikuti sedikit temu bual bersama Dayang Nur Fatin Nazirah binti Abdullah mengenai pokok ini. Pokok sekat ribu-ribuan ni, ya macam orang kata orang Brunei ni, ya pokok duit-duit. Jadi mula-mula aku jumpa ni, dia tumbuh di pokok-pokok selalunya bergantung. Aku jumpa lawa je lah. Aku ambil, simpan, dan dia makin membesar dia. Ya lawa je aku simpan lah. Jadi ini bukan khas untuk hiasan saja pulang, banyak khasiatnya. Khasiatnya ni, kalau ada orang luka-luka, menanah ia macam aloe vera juga. Aloe vera kalau tani landil tu macam ada bisa apa, tali palit di tempat luka tani tu. Ia macam sejenis macam ubat juga. Ada lagi lah khasiatnya yang lain tu. Jadi andang kita sukalah memelihara pokok hiasan macam mana?
suka. Macam lawa aja. Oh, banyaklah kita sudah bertanam yang jenis pokok macam mana. Jadi macam bagi kita sendiri lah patut kita petani tengahkanlah pokok macam herba-herba orang-orang petani dahulu untuk diketengahkan lagi supaya anak-anak muda tadi tahu pokok-pokok macam mana ni. Yalah, pokok ni kalau orang dah kenal macam umur masa ni lah. Aku pun dulu dah tahu. Kali tu pelihara sekali ni orang lawa aja. Rupanya ni ada khasiat dia. Kalau aku pun baru tahu juga. Tapi kita sendiri menggunakan dia lah. Menggunakan. Macam anakku ia kena sengat lipan. Dan aku ambilan dia tu palit lah. Kuning bisa tu keluar perlahan. Dia tak khasiatnya tak? Pokok ini jenis menjalar, dikenali melalui bentuk daunnya yang bertangkai pendek, tebal berisi, berbentuk memanjang, hujung tumpul, pangkal runcing, tepi rata dan kedudukan antara satu daun dengan daun yang lain, tumbuh jarak yang pendek. Akarnya pula berserabut panjang kecil. Sungguh pun tumbuhan ini mempunyai pelbagai kegunaan dan khasiat ubatan. Namun begitu, sebelum menggunakannya, perlulah mendapatkan nasihat pengamal perubatan terlebih dahulu bagi mengelakkan kemudaratan di kemudian hari. Semoga dengan bahan yang kami kongsikan kali ini, sedikit sebanyak kita dapat mengetahui antara tumbuhan yang digunakan dan dijadikan sebagai ubat-ubatan oleh orang Ketani zaman dahulu. Ya, Alhamdulillah Auda, itu dia tadi satu bahan yang kami sediakan untuk edisi pada pagi ini, iaitu sakat ribu-ribu ataupun dikenali sebagai pokok duit-duit. Dan ianya merupakan salah satu jenis ubat yang digunakan oleh orang-orang Ketani zaman dahulu. Namun masa ini tidak lagi berapa digunakan, tapi ianya dijadikan sebagai pokok hiasan ataupun dijadikan sebagai bunga gantung. Alhamdulillah, dengan bahan tersebut saya kongsikan lagi satu acara yang berlangsung pada hari ini, di mana Santai Ride diadakan bermula pada jam 7 pagi tadi sejauh 72 km bermula dari I Love Seria sehingga Sungai Tujuh, kemudian Balai Raya Sungai Traban ke Seria. Itu dia Auda antara acara semasa yang berlangsung di sekitar Adelaide dengan bahan tersebut. Sekian saja, seterusnya kembali kepada Muammar dan Sarina. Silakan.